Kami nampak rumah cikgu kat tepi jalan tadi. Kami nampak tadi. Naga. So, cikgu. Oh. Kami nampak cikgu tadi. Rumah cikgu. Oh, sini ya. Jalan Arang. Kali mungkin tak tahulah. Oh. Okay, kelak atas. Arang. Kelak kita jumpa lah kamu boleh, okey? Okey, jadi InsyaAllah. si jauh pun sesama kita tu semua duduk Kuching kan, Kuching Sarawak. InsyaAllah mun COVID tak habis senang sikit kita nak jumpa kat sekolah ke, kat luar ke. Okey. Jadi Nabi Muhammad nabi yang orang yang terpuji, insan yang sangat baik akhlaknya. Amanah, si kelakar bulak, si pernah bulak. Orang semua percaya kepada Nabi Muhammad. Apa-apa saja yang keluar daripada mulutnya semua orang percaya. Nya bukan yang macam kisah pengembala kambing yang jerit, Tolong, ada serigala, ada harimau yang datang menyerang kambing saya. Bukan, yang bukan macamnya. Orang kampung pun datang, ni serigala sek daun. Oh, yang pun tetap, aku bulak je. Yang bukan macamnya. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat terpuji, tak pernah bercakap tipu, tidak pernah menipu, amanah, menjaga janji dan orang yang sangat cerdik, orang yang sangat pandai lah, sangat Okey, jadi apabilanya dah berumur 40 tahun, bilanya tengok keadaan Mekah yang sangat teruk, ada amalan-amalan yang teruk lah yang diamalkan oleh orang Mekah. Macam kita tengok skrin tu, mereka mula menyembah berhala, mula menyembah patung-patung yang diperbuat daripada batu yang diukir oleh mereka sendiri nak. Padahal dahulu mereka juga daripada keturunan Nabi Ibrahim yang menyembah Allah yang Maha Esa, yang satu je. Tapi mereka sudah terpesong ataupun mereka telah terlalai ataupun tertipu dengan hasutan syaitan, lalulah wujudnya, timbulnya kewujudan menyembah berhala tu, which is yang di mana salah lah. Bila apa lagi amalan buruk, menyembah berhala, membunuh bayi perempuan, minum arak, berjudi, golongan-golongan hamba waktu yang ada hamba. Zaman sekarang dah tak ada dah hamba. Dilayan dengan teruk, ditukuk, dipaluk dan sebagainya. Okey, jom kita sambung. Jadi dakwah Islam telah memberi status hamba dengan orang miskin tu tidak hina. Di sisi Allah yang paling penting adalah ketakwaan. Sejauh mana kamu mendengar arahan Allah dan meninggalkan larangan Allah, sebanyak itulah, setinggi itulah darjat kamu di sisi Allah. Okey, jom kita sambung. Waktu mereka berdakwah secara senyap-senyap, waktu yang saya orang pun tahu pasal Islam. Nabi Muhammad pun mengambil keputusan, Allah telah memberi perintah untuk bagi tahu je semua orang Mekah tu tentang Islam. Okey, jom kita sambung. 1 2 3. Sallallahu alaihi wasallam pun berkuasa bersabda. Okey, di sini kita mulai daripada sini. Tu pun dia. Duduk sini. Nampak surah Allah dah. Tu, kat sana tu. Muhammad nak berkhutbah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai penduduk Makkah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menaluki kita, kamu percaya atau tidak?" "Kami percaya apa saja daripada kau, Muhammad. Kau sentiasa bercakap benar." Muhammad bersabda lagi, "Wahai penduduk Makkah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang satu yang Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada api neraka, kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan. Aku cuma nampak bahaya yang datang dan memberi amaran kepada kamu untuk menyelamatkan kamu." Anak saudara kita memperbodohkan kita. Henti. Okey, Nabi Muhammad kata, aku hanya nampak apa yang akan datang, yakni azab lah, azab api neraka. Sekiranya manusianya sikit tahu tentang Allah, ataupun mereka masih lagi tertipu menyembah berhala, menyembah batu tu, mengamalkan amalan yang teruk tu, jadi mereka ni akan dibalas Allah lah untuk segala kejahatan yang dilakukan dengan api neraka, dengan seksaan. Jahat dibalas dengan azab neraka, manakala amal yang baik dibalas dengan syurga lah. Jadi ialah benda yang Nabi Muhammad kata. Waalaikumsalam Naufal. Tak malu kamu, Muhammad. Kau kumpul kami semua untuk ini.
Oh, baginda sungguh hebat. Kau percaya ke orang ni? Tentu sekali. Segala-galanya. Muhammad dah turun bukit. Jom ikut dia. Berani kau khianati Mekah. Tuan yang ada tu tak bagus ke? Kami akan lindungi kamu, Rasulullah. Berani kau kutuk Tuhan tu? Nabi? Ha? Buat benteng. Jangan sampai mereka dekat Nabi. Tu satu. Jangan benarkan mereka lempuh. Kau tak boleh buat macam ni, Bilal. Jika pesuruh Allah secara terbuka sebarkan agama, aku pun nak sertainya secara terbuka juga. Bilal, tukang azan ni cikgu. Apa semua? Tukang azan Bilal ke cikgu? Bilal, tukang azan ni cikgu. Oh, yang kita nampak ni depan ni dalam skrin ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat Nabi sayangi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Cartoon Cat. Yang berkulit gelap, tugasannya yang paling utama dahulu adalah memanggil orang pergi sembahyang, iaitu memanggil orang pergi solat, yakni azan dengan iqamat lah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ianya bermula daripada Bilal lah orang yang pertama untuk azan. Nabi Muhammad mati nya sedih nak nya simak kehilangan Nabi nak nya sayang nya Nabi. Ada kisah selekat Nabi meninggal dunia, nya balik semula ke Madinah ke Mekah, tak lah kayaknya. Nya azan balik. Disebabkan azan alunannya, caranya mengalunkan azannya tersebut yang tersendiri ya. Orang yang dengar azannya macam, ya Allah, aku rindunya alunan azan tu. Rasa macam aku masih lagi, rasanya macam Rasulullah masih lagi bersama kita. Rasanya macam Rasulullah ada lagi. Tapi Rasulullah telah pun wafat. Itulah nasib semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan rasa kematian. Yang akan rasalah sakitkah, ringankah rasa matinya ataupun ringan ataupun beratnya kematiannya berdasarkan amalan kita. Jadi Tok Bilal bin Rabah antara sahabat yang sangat mulia walaupun berkulit gelap, bukannya walaupun negara manusia kat dunia tu yang menganggap orang kulit gelap tu hina, tidak. Padahal orang kulit gelap tu lah orang yang berbadan sasa kuat dan sebagainya kan. Okay, sambung. Nanti jangan bagi tahu aku, hamba aku dah jadi orang Islam. Tuan boleh miliki tubuh saya, tapi roh Biar aku teka. Kau fikir roh kau tu dah bebas. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, Bilal nya adalah seorang hamba. Okey, pada waktu tu mungkin susah untuk kamu fahami. Pada waktu ni hamba ni dijual beli, manusia tu dijual beli macam barang macam kamu beli kereta, dah rosak lah kereta tu, dibuang, dijual ataupun dan sebagainya. Manusia juga pada waktu ini dijual beli. Contohnya kami beli Akram lah contohnya. Kami beli kita 50,000 kami beli. Akram pun bekerja untuk kami. Kami boleh polah apa-apa aja. Mau tukuk lah, si bagus lah nak. Jadi sistem hamba tu si bagus. Jadi apa yang Islam buat apabila kita dalam Islam ada kami nangka kita sikit-sikit lah, Kristian lah. Ada orang Israelnya bunuh Palestin makin jam dia tukul macam ada pakuk ya, pasnya tukuk ke pakuk ya, lalu berakah keluar macam boleh kita ibu tanggal lah video macam ya. Ya, Jesus ya. Jesus. Nabi kedua. Bukan Nabi kedua, Jesus. Bukan Nabi kedua, Aisyah. Nabi yang sebelum ni lah. Tapi Nabi Isa kita tidak disalib pun sebenarnya. Allah telah mengangkat Nabi Isa naik ke langit sebelum orang yang mirip muka macamnya disalibkan. Jadi orang yang disalibkan berdasarkan cerita ya bukan Nabi Isa. Nantilah kita cerita tentang Nabi Isa, okey? Jadi kita cakap pasal hamba Bilal bin Rabah ni yang pada wahai Tuhan, wahai Tuanku, yang punya bos lah, yang punya bos. Kau mungkin memiliki badan aku bekerja untuk kau dan sebagainya. Tapi aku punya roh aku sentiasa bebas. Rohnya sentiasa beriman kepada Allah, sentiasa percaya pada Allah dan tidak terikat dengan mana-mana pun. Tidak terikat pada sesiapa pun. Okay, jom sambung. Roh saya juga adalah hamba, tapi bukan pada Tuhan, pada Allah. Itulah kau silap, Bilal.
hanya milik aku. Kau dan apa saja yang kau fikirkan. Semuanya. Cakap. Jangan aku Muhammad dan kata roh kau milik aku. Bila cakap. Sampai pun cikgu, sorry. Sampai punnya apa ke internet. Tidak cikgu. Okey. Sepa. Kau bila disebat. Sampai offline. Okey, join. Memang patut pun. Memang patut pun. Jangan akui ajaran Muhammad. Bilal. Ya Isa. Ya Isa. Cakap aku pemilik roh kau dan aku akan alih posisi cakap. 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 Maya, aku wakil Abu Bakar. Dia ingin beli lelaki ini dari kau. Sebut harga kau. Baik, 10 keping emas. Kau fikir kau menang sesuatu, kan? Kau bagi tahu Abu Bakar, aku boleh minta 3 keping emas untuk hamba tak guna. Dia sanggup bayar 100 keping emas. Okey, jadi Bilal bin Rabah antara sahabat yang penting. Beliau ada kat tu. Beliau Bilal bin Rabah tu dibebaskan akhirnya. Dibeli oleh siapa? Dibeli oleh Abu Bakar. Antara sahabat yang penting lah. Pergi charge. Ambil saja. Okey. Jadi Bilal bin Rabah ni dibebaskan akhirnya. Jadi bila kamu dibeli oleh orang lain, kamu akan jadi hamba kepada tuan yang baru lah. Jadi, tapi Abu Bakar lekatnya belinya terus bebaskan Bilal. Terus bebaskan. Jadi Bilal menjadi rakyat biasa, orang biasa. Yang terikat pada mana-mana orang. Yang tidak terikat menjadi hamba sesiapa pun. Yang jadi hamba ke dia tu? Walau disiksa. Dah dibeli oleh Abu Bakar. Menarik sejarah kita masuk Islam. Dia jadi hamba. Itu mudah saja. Dah tertulis dalam Al-Quran. Apa? Kitab yang dikata ajaran dia itu. Itu semua cuma perbualan kosong je. Aku tak bangkang Abu Jahal. Ajaran Muhammad bukannya bual kosong ataupun merapu. Kata-katanya berkuasa, mudah dan bukan direka. Ilmu sihir? Itulah saja penjelasan yang boleh diterima. Kalau begitu, kita mesti halang dia dari gunakan ilmu sihir untuk menentang kita. Abu Talib, kami sangat hormat pada kau. Sejak dulu lagi berkali-kali kami minta kau halang anak saudara kau. Tapi kau biarkan saja. Dia mengancam keamanan di Mekah. Berapa tahun dulu dia bawa keamanan ke Mekah? Kau sanjung kecerdikannya, Abu Jahal. Ingat tak semasa Kaabah dibina semula? Kita nyaris membunuh, nakkan hak letak Hajarul Aswad. Tapi Muhammad datang. Maksud aku, Abu Jahal, halang dia atau orang lain yang buat. pergi! Kau nak tengok pembunuhan dan pergaduhan sesama Quraisy? Pergi kau! Kau faham keadaan aku kan, Abu Talib? Sekarang bertambah susah untuk aku kekalkan keamanan. Tolonglah, kau nasihatkanlah anak saudara kau tu. Untuk kamu. Okey, cikgu masuk sekejap. Ni adalah pakcik Nabi. Kami ya teh. Kami apa teh? Ini kami offline cikgu. Okey, siapa? Tadi Akram padahnya jumpa kita kat kedai. Bukan tadi, Mari. Oh, mari. Okey. Ni Fauzia. kelak. Jadi Fauzia cikgu. Dia apa dia? Ya, antum gaya lu antum perasan jangan kasih setiap pasal lu antum unggah. Nah.
Okey. Kelak mau jumpa cikgu, ibu lupa pada hai dengan cikgu. Cikgu Cemiau. Cemiau lah cikgu. Okey. Okey, jadi Dia masang ni beda lagi. matang. Okey. Jadi kita akan Dia kata itu maknya kerja sia. baguslah mungkin kita boleh Orang jumpa. Korea. Jadi kita sekarang ni last apa panggil, perlahan-lahan akan kembali kepada kehidupan yang biasa lah. Tapi dalam masa yang sama, COVID masih lagi bersama kita. Cuma kena jaga pakai mask, kebersihan tangan, kena jaga jarak yang mesti perlu dijaga. Walaupun kita dah semakin lama semakin kembali kepada normalisasi. Okey, kita kembali kepada kelas. Muka yang kita nampak di depan tu adalah pakcik Nabi Muhammad, namanya Abu Talib. Datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mun nama panjang sikit dia datuk lah. Mun nama pakciknya Abu Talib. Abu Talib tu waktu ya bos lah, ketua di Mekah. Nya sayang Nabi lah, nya jaga Nabi. Jadi apabila Nabi dah mula berdakwah tu macamnya suruh orang masuk Islam secara terbuka ya, secara terbuka. Jadi benda tu nya menimbulkan kemarahan pembesar-pembesar lain lah. Sebab waktu yang pembesar-pembesar lain tidak tu dapat duit melalui macam kasino lah, macam judi, hasil judi ya, dapat banyak duit. Apa panggil, amalan-amalan riba, amalan-amalan yang menggandakan harga-harga barang tu. Sepatutnya bayar RM1 tapi kena bayar RM5 dan sebagainya. Benda yang mencekik darah, satu amalan yang si bagus yang diamalkan di Mekah waktu ya. Apa lagi? Amalan yang teruk bunuh kaum wanita dilayan dengan sangat teruk, hamba dengan sangat teruk. Jadi orang masuk Islam ramai, pembesar-pembesar tu nya rasa tergugat lah, nya rasa Muhammad tu kacau je, kacau kita je, kacau apa je kita pula. Jadinya nak bunuh Nabi Muhammad tu. Tapi nya siapa? Mana boleh bunuh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tu adalah anak buah kepada Abu Talib, iaitu ketua Mekah pada waktu itu, ketua kepada kota Mekah pada itu, yang memerintah kota Mekah waktu ya. Jadi kita sambung balik. Amanan Mekah, aku akan bercakap dengan dia. Muhammad, tutup pintu itu dan mari sini. Duduk sini, Muhammad. Anak saudaraku, orang Quraisy suruh kau berhenti berkhutbah. Kalau diteruskan, pakcik rasa pakcik tak dapat menolong kau. Pakcik dah tua, Muhammad. Pakcik tak berdaya lawan mereka. Yang juga jiran pakcik, bangsa pakcik. Mereka yang pakcik kenal selama hidup ini. Adakah penting khutbah kau, Muhammad? Hingga aku dan kau mesti mati kerananya. Perlukah ada pertumpahan darah di kota ini? Untuk keamanan Mekah, hentikanlah khutbah kau. Hal ini membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Baginda pun bersabda, jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya tetap menjalankan tugas. Saya akan teruskan sehingga wahyu Allah mengatasi segala-galanya. Hingga saya sendiri pun sudah tiada. Muhammad, buatlah apa yang kau fikir perlu. Pakcik tak akan menyisihkan kau. Sekarang maupun selagi pakcik masih hidup. Kita ni bapa saudara Muhammad. Kita perlu beri dia sokongan dan perlindungan walau apa sekalipun. Kenapa? Kenapa kita nak jadi musuh Mekah? Kerana seorang lelaki. Kerana dia anak saudara kita. Okey, jadi kamu nampak di sini ada satu pembincangan di antara pakcik-pakcik Nabi Muhammad. Abu Talib di tengah, yang belakangnya Abu Lahab, tabat yada Abil Habib wa tab, pakciknya. Abu Jahal ke bapaknya? Lupa lah cikgu. Sekejap Abu Jahal. Abu Jahal adalah Abu Lahab pakcik kepada
Nabi Muhammad. Sampai ada surahnya dalam Al-Quran, nak tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sambungan tu kamu tahulah kan. Jadi pakcik-pakcik ni bincang, kita ni kena lindungi Nabi Muhammad. Kita ni kena lindungi Nabi Muhammad sebab Nyatok anak buah kita. Nyatok adalah keturunan Quraisy. Tapi apa kamu tengok reaksi Abu Lahab? Dan kalau dia tak buat sesuatu yang Kamu nampak tak orang yang pegang busur panah ni, yang arrow ni? Itu juga adalah salah seorang daripada pakcik Nabi Muhammad, namanya Hamzah. Hamzah tu lah yang banyak melindungi Nabi Muhammad. Siapa yang polah jahit dengan Nabi Muhammad, yang marah yang marah. Jom kita sambung. Yep, sini. Tok. Hamzah yang gagal sudah bersuara. Sebaik kau cekap guna pedang saudaraku. Kerana Muhammad akan perlukannya. Aku tak mahu mati untuk dia. Hanya kerana dia kata dia nampak malaikat. Muhammad terus berkhutbah walau apa kita buat padanya dan pengikutnya. Tolonglah, tolong halang dia sebelum dia rosakkan segalanya. Sudah datang. Dia sembahyang. Jahil! Kau takkan dapat musnahkan Tuhan kami. Pekat! Berani kau buat tak indah. Hamzah, kau dah balik. ada apa? Abu Jahal menghina anak saudara kau. Muhammad dihina depan orang ramai. Lepas tu, apa yang Muhammad buat? Tak ada apa. Dia pergi begitu saja. Dia cuba sembahyang di sini pagi tadi, tapi aku halau dia. Hamzah! Aduh! Kalau kau nak lawan, lawan dengan aku, pengecut. Berani kau hina Muhammad kerana aku pun pengikutnya. Oh, tidak! Aku tak tahu pun kau pengikut Muhammad. Sekarang ni ya. Lakukan apa yang patut kita buat. Aku tahu apa yang kau sebarkan itu benar. Aku dapat rasa daripada setiap kata-kata kau itu. Sebab itu aku berani kata semua ini. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kau. Cikgu. Jadi waktu ni semua orang tahu gig pakciknya masuk Islam. Tapi pakciknya Hamzah tu yang pegang busur panah ni, nya percaya dengan ajaran Islam. Memang ajaran Islam tu memang senang untuk dipercayai. Senang untuk dipercayai. Sebabnya, Waalaikumsalam Aisyah. Sebab Islam tu yang membawa kepada keadilan, yang membawa kepada keamanan, harmoni, hidup secara, apa orang panggil? Tolong menolong daripada kontrak sosialnya sangat selesa kalau dalam dengan cara hidup orang Islam tu. Jadi kita tengok akhirnya Hamzah pun yang telah mengisytiharkan keislamannya. Yang jumpa dengan Nabi-nya pun mengucap 2 kalimah syahadah. Ialah pesuruh Allah. Angkat mereka! Ikut sini! Jangan! Lepaskan mak aku! Mana suami aku? Pedulikan itu semua. Jangan ikut Muhammad, ikut saja Tuhan kami atau kau mati. Cakap! Tidak! Cakap! Cakap, Mak. Cakap apa mereka nak dengar. Dengar cakap anak engkau, Sumayya. Cuba kau cakap pada Mak, Abang. Sanggup kau mutat kerana nak hidup. Saya Samalah dengan Mak. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan
Nabi Muhammad disuruh Allah. Kau nak permainkan aku? Itulah yang terbaik kau. Okey, jadi tadi tu adalah perempuan tu namanya Sumayyah, orang yang paling pertama sekali mati syahid. Mati syahid. Mati syahid tu apa maksud mati syahid? Udah. Syahid ni maksudnya kamu mati. Soalannya macam kita kena bunuh orang, macam kita kena beranak, pasal kita keluarga kita mati. Nialah mati syahid. Oh, betul. Yang paling Adik saya dia nama Sumayyah Syahid. adik kita nama Sumayyah. Jadi Sumayyah ni adalah orang yang paling pertama sekali syahid. Apa maksud syahid? Syahid ni adalah maksudnya orang yang mati meninggal dunia di jalan Allah. Yang waktunya pula kerja untuk Allah, mati meninggal dunia. Biasanya mati pada waktu peperangan lah yang paling umumnya. Juga diisytiharkan bahawa orang yang mati syahid itu ada juga orang yang mati dalam menuntut ilmu, waktunya nak pergi universiti, nak pergi sekolah, tiba-tiba terlanggar. Itu juga ada yang kata, ada riwayat yang mengatakan tidak tu mati syahid. Mati syahid. Ada juga orang yang beranak, kata Akram nanti kita tengoklah riwayatnya. Ada ramai, ada banyak lagi listnya. Ada kuis ke Lego? Ada. Kata Mek Beri. Si banyak 10 soalan je. 10 soalan nak kasih Lego. Oh, 10 kot. Cukuplah 10. Sekarang 20. Okey, sambung Jadi apa yang berlaku adalah boleh. Apa yang berlaku adalah bila ramai sangat orang masuk Islam kan. Bila ramai sangat orang masuk Islam, kita tengok gambar yang Yasir dan juga Sumayyah tadi sini. Nya dibunuh. Golongan fakir miskin dan juga golongan hamba tu didirain dengan teruk lah, terutamanya kepada golongan yang masuk Islam. Jadi mereka yang masuk Islam tu dipaksa untuk keluar Islam oleh tuan-tuan mereka, oleh pemilik mereka. Jadi mereka tu dilari dengan teruk, diseksa dan sebagainya. Ada juga yang dibunuh. Dan itulah apabila benda ni terlalu teruk, Nabi Muhammad kata bersabarlah. InsyaAllah Allah akan balas kau punya kesabarannya dengan syurga dan sebagainya. Dan akhirnya apabila keadaan menjadi sangat teruk, maka berlakulah hijrah yang pertama, iaitu pergi ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah, iaitu ada Raja Najasyi raja yang baik. Orang pilihnya oleh macam pedang-pedang senjatanya apa. Pedang senjata semua pistol lah semua. Sini orang oleh. Sidang polah diimpun lah. Sidang polah guna besi. Waktu ni memang dah ada pembuatan besi. Apa berlaku nyanyi paksa perempuan yang padah. Kau padahlah tu Allah yang bukan tuannya. Kau padahlah ada Tuhan selain daripada Allah. Berhala ya Tuhan. Yang paksa. Tapi yang pada aku hanya percaya pada Allah yang Maha Esa. Akhirnya dibunuh. Dialah orang Islam yang pertama mati syahid. Kesian Maya. Kesian Yasir. Nasib baik Ammar hidup. Bagaimana dia? Nabi sedang cuba tenangkan Ammar. Tapi Nabi bimbang akan nyawa kita. Kalau boleh, sesiapa yang terdaya tu, pergilah ke Habsyah. Ke Habsyah? Ya, ia diperintah oleh seorang raja Kristian yang baik. Mungkin kita boleh tinggal di sana. Aku diarahkan mengetuai kumpulan. Aku perlukan seorang pembantu. Pergilah Malik. Kami selamat. Sebelum mereka dapat tahu. Mungkin mereka dah sampai Habsyah sekarang. Arahkan Khalid bawa orang bersama dan kejar. Mereka mesti dibawa balik dan dihukum agar semua tahu pemberontak takkan ambil mudah di Mekah.
Ini rantai permata aku. Milik kau sekarang. Rahmatilah aku kerana bermurah hati. Kerja yang bagus. Aku tahu kau kenal Raja Habsyah tu. Ya, aku kenal sangat dia tu. Bagus. Ini untuk dia. Oh, Kau dapat habuan kau. Kalau kau dapat yakinkan dia untuk surah orang Islam kepada kita. orang yang boleh buat kerja ni tentulah aku. Jadi kita dah pernah tengok pun bahagian ni. Jadi apabila seksaan berlaku sangat teruk, akhirnya mereka pun terpaksa pergi ke Habsyah. Tapi kita akan stop di sini, boleh? Kita akan stop di sini. Kita akan buat quiz. Okay? Kita akan sambung minggu hadapan tentang kisah yang berlaku di Habsyah lah. Antara raja yang sangat adil dan juga mereka ni yang jahat. Orang Quraisy yang datangnya pada tidak untuk pembulak dan sebagainya. Kamu sambung. Tak apalah, masa tidak mencukupi. Okey, semua sila masuk ke dalam kuisis yang cikgu akan berikan. Sebentar. Cikgu, jangan laju-laju, cikgu. Apa benda? Oh, Cikgu jangan cikgu. apa benda? Okey, ada tujuh je soalan, okey? Cukuplah kan, 7 kan? Lapan lah. Okey lah ya, 7. Cikgu. 10 lah, cikgu. 10 lah. 9, 8, 7, 6. Slow, cikgu. Jangan laju-laju. Okey. Okey, kita akan mulakan. Cikgu akan bagi apa orang panggil Indonesian. Sakit perut. Cikgu akan bagi link dalam kiraan 7 soalan saja. Okey. Sharing. Semua sila masuk. Cikgu dah sharing dalam. Okey, jom. Cikgu, slow, cikgu. Allah Akbar. Slow, susah mau masuk, cikgu. Tekanlah mana-mana. Cikgu, kami dah masuk. Okey, bagus. This is Teddy say hi, Teddy say jump, oops, Teddy die. Apa yang kamu kongsikan ni? Saya belum masuk, cikgu. Okey. Batrisa tulis apa ya? Okey. Okey. Cikgu tunggu. Benda boleh tunggu, kan? Cikgu kami sempat masuk sebab internet kami slow. Aisyah tak dapat masuk tadi. Kami dah masuk, cikgu. Nama Amir level titik Raja ML dan SSF. Ada. Raja ML. Akram pun ada. Kami Akram pun ada. Najmi, Awang Najmi ada. Kisha, Mursyitah, Naufal. Maggie Kari. Ui, apa ni? Lapar betul kamu ni. AQ, Iris, Rania, Ayam Sedap Kaid. Okey. Kita terkeluar kah? Okey. Alif termasuk kah? Dah masuk, cikgu. Okey, siapa yang belum masuk? Semua dah masuk? Belum. Kami udah, cikgu. Okey, ada orang belum masuk. Kita tunggu. Udah. Akram dah masuk, Akram? Akram dah masuk? Okey, Akram dah masuk. Kaid dah masuk, Kaid? Dah. Ayam Sedap Kaid dah masuk. Lagi, cikgu. Okey, Aisyah belum dapat link. Nampak tak Aisyah link? Akil Zulkifli. Tok nama siapa tu? Student kami tu kah? Siapalah masuk je. Masuk je. Kaid, kami tutup kita punya ya sebab bising gila si dengar orang lain. Jangan beatbox. Cikgu, aku Zulkifli je, cikgu. Okey. Kami ada 2 part, cikgu. Okey, Kalik dah masuk, Kalik? Dah. Okey, jom kita mulakan, okey? Dalam kiraan 5, 4, 3, Kami. 2, 1. Soalan pertama baca semua baca. Dia perlu untuk menjawab pertanyaan. Apakah kata-kata dia Okey, biar cikgu yang sebutkan supaya semua orang boleh baca
Apakah kata-kata Bilal bin Rabah kepada tuannya? Terjawab. Kau miliki badanku tetapi bukan rohku. Yang kedua pulanya adalah kaulah tuanku, roh aku juga milik tuanku. Yang padangan bosnya tadi. Cikgu, saya tu tekan. Tu tekan. Yang atas kali tu, Cikgu. Alamak. Macam Betul. mana nak back, Cikgu? Astaga. Tak dapat back Kait. Kena hati-hati tekan, okey? Ya Allah. Batrisha dah masuk belum Batrisha? Dah. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan tutup soalan dalam kiraan 5, 4. Akram dah tekan belum Akram? 2, Dah. Okey. Awak akan jawab betul. Okey. 1-0. Jawapannya adalah Yes, sir. kau miliki badanku tetapi bukan roh. Walaupunnya hamba, pada roh aku bebas untuk beriman kepada Allah. Yalah maksudnya. Okey. Soalan yang kedua, siapakah yang didera di bawah panas matahari dan diletakkan batu besar di atasnya? Sumayyah kah? Yasir kah? Bilal bin Rabah. Okey, cuba pilih. Tekan jawapan awak semua. Rabah. Bilal tu tadi kami ada cerita tadi kami ada nontonnya. Bilal. Semua ingat nak? Diam, kau dah tahu mana. Okey, kita tunggu sahabat yang lain untuk jawab dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tolong jangan jerit, sakit telinga cikgu. Yang lain pun cik dengar suara cikgu. Sebelah kami pun sakit. Menang. Bunga-bunga. Bilal bin Rabah. Semua betul, tahniah. Soalan yang ketiga. Awak? Ya, Aisyah. Boleh masuk tak? Siapakah yang membeli Bilal? Hanya beli daripada tuannya, kayaknya bebaskan. Abu Talib ke, Abu Bakar ke, Nabi Muhammad? Abu Bakar. Dalam video tadi siapa yang beli? Yang kata tuannya pada aku mau beli. Ni tahu, kami gila sama markah. Okey, jadinya pada berapa kau jual? Dengar jap. Kau nyatanya berapa kau jual Bilal tu? Nya pada. Nya tetap aku jualnya 10 dinar emas. Tapi nya pada orang yang nak beli tu nya sanggup bayar 100 dinar emas untuk Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad Bakar. Abu Bakar. Abu Talib. Tadi Kait kata Abu Bakar yang dia dikata ingat. Kait. Nabi Muhammad ke yang belikan? Bukan kan? Bukan Nabi Muhammad. Abu Talib pakcik dia. Apa kaitan? Okey, dalam kiraan Cikgu. Abu Bakar 5, 4. Ya kelas nak lari cikgu. Waktu darjah 1. Kali juga. 3, 2, 1. Tekan jawapan anda. 1. Okey. Abu Bakar korek. Jawapannya adalah Abu Bakar. Betul. Betul. Abu Bakar. Jadi soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey, baca betul-betul. Siapakah yang selalu melindungi Nabi Muhammad dari ancaman dan cubaan membunuh dari puak kafir Mekah? Ada orang yang melindunginya dan ada sebab kenapa pembesar-pembesar lain tu tak dapat bunuh Nabi. Apa tu? Abu Jahal tu Abu Lahab. Ya orang makan lah. Baca betul-betul siapa yang selalu melindungi. Nabi Muhammad dari ancaman. Abu Lahab kan orang jahat. Abu Jahal. Abu Jahal yang bunuh Sumayyah tadi kita tahu sih. Abu Jahal yang bunuh Sumayyah tu sekanlah yang melindungi Nabi Muhammad nak. Aduh, kamu aduh 16 cikgu aduh hai salah pencet aduh. Kayak Abu Lahab pula adalah orang yang selalu nganuk Nabi, yang selalu menyebarkan fitnah Nabi nak.
Yang padah Nabi tu orang sihir ke apa kah? Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jom kita tengok jawapannya Khalid. Abu Talib pakciknya. Ingat cik, pakciknya Abu Talib lah yang bos waktu ya. Ketua kepada kota Mekah pada itu yang memerintah. Yang ialah mengetuai. Jadinya lah selagi mananya hidup selagi ialahnya melindungi Nabi Muhammad. Selain daripada Abu Talib, siapakah yang membela Nabi Muhammad? Selain daripada Abu Talib, siapa? Siapa ingat ada seorang pakcik dia yang pakai, yang selalu pegang busur panah tu? Yang mahir bertempur. Yang mahir menggunakan pedang. Abdul Muttalib ni bukan datuk Nabi ke? Abdul Muttalib ni datuk Nabi kan yang dah lama dah meninggal dunia. Yang Cikgu apa? Abang kita tahu jawapannya. Okey, mungkin kita tengok Lata Uzza ni apa Lata Uzza? Lata dan Uzza ni nama berhala sebenarnya, nama berhala yang batu tu. Antara berhala yang besar lah. Kali juga kemungkinan Abdul Muttalib ni datuk Nabi yang lama dah yang meninggal dua. Okey, dalam kiraan 5, 4. Nasi tahu tu Tekan jap mana? 3, 2, 1. Okey, tekan jawapan semua, tekan jawapan. Jom kita teruskan. Apakah jawapannya? Jawapannya adalah betul lagi. Jawapannya adalah pakciknya Hamzah bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk. Abdul Muttalib tu datuk kepada Nabi Muhammad. Dannya dah lama dah meninggal dunia kan? Ya. Ya. Yan jangan tu. Yan, di sinilah ada make handphone tu. Yalah ya saya. Kami pun nak handphone. Okey, buka earphone. Handphone. Kami pun pakai headphone juga tu, sakit juga telinga mun kita on jerit dekat mikrofon. Bagaimanakah layanan yang diberikan kepada golongan hamba dan fakir miskin yang masuk Islam? Okey, bagaimanakah layanan yang diberikan kepada golongan hamba dan golongan fakir miskin yang masuk Islam? Jawapan pertama, diseksa dan dipaksa keluar Islam, ataupun jawapan yang kedua, dilayani dengan baik dan dihormati. Dan dihormati. Okey, pilih di antara dua jawapan ni, okey? Kami salah. Jawab. Okey, bagus, tekan. Salah. Ada salam. Lemah sangat. Okey, semua dah jawab? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawapannya? Diseksa dan dipaksa keluar Islam sangat buruk layanan yang diberikan. Nombor 6. Dan ini soalan yang terakhir, nombor 7. Ini terakhir, okey? Sampai 7 dah kah? Sampai 7 dah. Sorry, sikit hilang. Siapakah orang Islam yang awal mati syahid tadi? Siapa ingat? Yang dibunuh disula oleh Abu Jahal. Okey, Syahrini, no problem Syahrini. Amar, Sumayyah dan Zubair. Kami tahu Sumayyah cikgu. Sumayyah. Okey, Akram kata Sumayyah. Apa lagi jawapan lain? Siapa yang rasa jawapan lain? Sila pilih jawapan anda. Sumayyah kah? Awak yakin ke? Sebab cikgu ada dalam miliknya ya. Sumayyah. Mungkin. Okey, jadi soalan terakhir dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita tengok jawapan.
Yes. Masya Allah, bentar lagi. Sumayyah dan Yasir. Sumayyah dibunuh, Yasir meninggal dunia. Yang diseksa jugalah. Amma 57 je, Mak. ni kami tahu. Maggie Curry nombor depan tu yang tunjuk nombor 1 lah kan. Okey, nombor 1 ada 3 orang. Nombor 1 ada 3 orang. Iaitu Maggie Curry, Hai dan juga Iris Raina dapat 100% markah. Nombor 2 pula diikuti oleh Naufal Siddiq Raja ML. Ada 2 orang. Naufal Siddiq dan juga Rainbow Shiny Lady. Dapat nombor 2 85 markah. Nombor 3 ada beberapa orang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Iaitu Tasha, Kisha, Nur Nuha Auni, Rizky Rania dan Imagine Losing. 71 markah. Nombor 4 diikuti oleh Akram, Ayam Sedap Kaid, Aufa, Nazmi, Aisyah Pengawas. 60 markah. Bagus. Dan nombor 5 diikuti oleh Mursyitah 50, Akil Zulkifli 30, Nur Syahrini 30. Mungkin kamu terkeluar sebabnya Sik sempat jawab kesemuanya. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Awak Kuya Kalika. Okey, Kuya Kalik. Oh. Namek nombor 2, orang nombor 1, cikgu. Yo. Jadi tahniah semua. Kalau Sik dapat markah tinggi pun sepa. Sik penting pun. Yang penting kita belajar daripada kesilapan kita. Okey? Cikgu, kami hanya betul 1 salah, cikgu. Nak kami kata, cikgu. Okey. Cikgu betul, cikgu. Ada permainan, cikgu. Oh. Ada. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Kelas. Ada soalan? Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Okey.